Unit 1, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, PEER. 1.0, Pendidikan Kesihatan Diri dan Reproduktif. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari hak kesihatan reproduktif dan seksual, kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual, menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikoseksual, penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual, amang seksual dan tingkah laku amang seksual, kesan dan akibat amang seksual. Hak kesihatan reproduktif dan seksual. Pertama, remaja harus dibimbing mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat dari segi jasmani, emosi, mental, rohani dan sosial. Kedua, sesuatu yang perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Ketiga, ianya satu proses pembelajaran sepanjang hayat yang merangkumi aspek biologikal, sosiobudaya dan psikologikal. Keempat, mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan demi mengukuhkan institusi kekeluargaan. Contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual. Pertama, hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Di mana memberikan hak kepada yang berhak menerimanya serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan selamat. Konsep persamaan hak perlu diamalkan dalam kehidupan manusia yang terdiri daripada pelbagai etnik, bangsa dan keturunan. Kita berhak untuk hidup aman damai dan bergerak bebas. Kedua, hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Wanita dan lelaki diberi peluang yang sama untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Lelaki dan wanita mempunyai hak yang sama berdasarkan kelayakan akademik, kemahiran dan kebolehan mereka untuk meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. Wanita hari ini diberi peluang menceburkan diri dalam pelbagai bidang seperti korporat, keusahawanan, kejuruteraan dan pertahanan setaraf dengan kaum lelaki. Hak untuk bebas daripada penyiasaan kekejaman atau menghukum. Seorang pesalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan mengikut lunas undang-undang. Dari segi agama dan kepercayaan, setiap kaum berhak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Mereka tidak dibenarkan melakukan sebarang bentuk penyiasaan, kekejaman atau menghukum sesuatu kaum hanya kerana perbezaan bangsa, budaya atau warna kulit. No racist. Kepentingan mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), remaja dah ditafsirkan sebagai seorang yang berada dalam lingkungan umur di antara 10 hingga 19 tahun. Peringkat umur ini, remaja akan melalui masa peralihan dari alam kanak-kanak ke alam dewasa yang penuh dengan pelbagai cabaran fizikal, mental dan emosi. Remaja perlu mengetahui kepentingan hak kesihatan reproduktif dan seksual mereka dengan sebaiknya sebelum menempuhi alam dewasa. Antara hak-hak reproduktif yang perlu diketahui remaja ialah pertama, hak remaja daripada perspektif individu. Melindungi diri daripada menjadi mangsa penderaan seksual. Perlu tahu batasan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Remaja juga perlu berpengetahuan tentang reproduktif dan seksual. Ada ilmu tentang reproduktif dan seksual. Remaja juga berhak mendapatkan maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan. Yang kedua, hak remaja dalam perspektif keluarga. Remaja berhak mendapat bimbingan daripada ibu bapa dalam kesihatan reproduktif mereka. Perlu diberi pengetahuan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Ini penting.
perlu lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan keluarga. Nilai-nilai murni dari agama perlu diterapkan sejak awal secara berterusan. Hak remaja daripada perspektif masyarakat pula. Remaja perlu dilindungi daripada terjebak gejala sosial. Remaja juga perlu mendapat bimbingan masyarakat tentang kesan dan akibat daripada gejala sosial yang mudah mempengaruhi diri mereka. Remaja juga kena peka dengan situasi yang berlaku di sekeliling mereka. Remaja boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling yang telah disediakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikoseksual. Menangani masalah ini, mereka disarankan menggunakan pendekatan 4M menurut Nazri 2018 yang diterapkan oleh kumpulan pakar psikologi dan kaunselor seperti yang berikut. Pertama, mendengar. Ibu bapa harus bersedia mendengar dan membimbing remaja berhubung dengan kesihatan reproduktif seperti hak diri, penganiayaan dan penyakit yang berkaitan. Kedua, melindungi. Remaja perlu dilindungi daripada menjadi mangsa penderaan seksual dan keganasan. Mendidik. Remaja diajar untuk mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat serta berkata tidak terhadap perkara yang melanggari hak mereka. Memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pergaulan. Remaja bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kehadiran individu yang mencurigakan. Penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Kaedah yang difikirkan bernas untuk penyebaran maklumat berhubung hak kesihatan reproduktif dan seksual. Melalui, pertama, pendidikan formal. Kita boleh mendapatkan maklumat melalui bahan bacaan. Kerana dapatkan maklumat yang tepat dan sahih daripada guru melalui mata pelajaran, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Memberi ruang kepada murid untuk bersoal jawab secara terbuka dan berhemah. Kedua, pendidikan tidak formal. Tidak formal ni, ibu bapa ni lah yang menjadi peranan penting sebab menjadi suri teladan. Masyarakat juga menjadi agenda sosialis ke arah mendidik remaja tentang hak reproduktif dan seksual. Ketiga, program kesedaran pihak berkuasa tempatan PBT, kerajaan dan government organisation NGO. Akan sebarkan maklumat menerusi kempen kesihatan, program kemasyarakatan poster tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual. Perbincangan dengan rakan. Okay. Maklumat-maklumat boleh disampaikan melalui perbincangan bersama-sama dengan rakan dan yang dipercayai. Yang boleh dipercayai. Remaja boleh berkongsi maklumat dengan rakan tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual dan masalah dalam kalangan mereka. Media massa. Okey. Remaja boleh mendapatkan maklumat lebih cepat melalui aplikasi seperti Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan Facebook. Yang terkini, TikTok. Remaja harus bijak menilai segala dapatan maklumat sebelum mengamalkan serta menyebarkan maklumat tersebut. Maksudnya, kita kena menilai. Dapat maklumat tu jangan terus percaya. Tak sahih, jangan kongsi. Pastikan maklumat tersebut didapati daripada sumber yang boleh dipercayai seperti laman web Kementerian Kesihatan Malaysia KKKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dan sumber jurnal akademik yang lain. Tak sahih, jangan kongsi. Amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Apa itu amang seksual? Amang seksual ni maksud serangan seksual. Serangan tu. Yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal.
seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa bersetubuhan. Menurut Seksyen 14(A) dan Seksyen 14(B) Undang-Undang Malaysia Akta 792, bahagian 4 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 menyatakan apa-apa perbuatan menyentuh bahagian seksual mangsa ataupun mangsa dipaksa melakukan sebaliknya terhadap pelaku dianggap amang seksual. Wahab 2018. Okey, bentuk tingkah laku seksual. Kita tengok bentuk tingkah laku seksual. Pertama, gangguan secara lisan. Contohnya, kata-kata gurauan, usik, bunyi dan soalan yang bentuk cadangan seksual. Bergurau tapi double meaning. Usik-usik, bunyian, siul. Kedua, gangguan bukan lisan menggunakan bahasa tubuh. Bukan lisan ataupun bahasa tubuh. Pandangan atau kelingan yang punya niat atau keinginan. Menjeling mata dia, iaitu pandangan, kerlingan, dia klik-klik. Menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Gangguan visual. Gangguan visual ni selalunya dia menunjukkan bahan lucah, melukis gambar lucah dan menulis surat berunsur seksual. Boleh menghantar bahan-bahan dalam bentuk seksual tu bukan dalam surat saja. Dia hantar ke aplikasi melalui WhatsApp. Kamu terima WhatsApp dalam mesej dan sebagainya. Gangguan psikologi. Mengulangi jemputan, merayu atau ajakan sosial seperti keluar berjalan yang telah ditolak sebelumnya secara berterusan. Maksudnya, dia ajak kamu nak keluar. Jomlah keluar sayang. Jomlah darling. I nak ajak you keluar. I belanja you. Okay. Nanti I belikan you handphone baru. You tolak. Tapi dia akan terus ganggu kamu. I sayang, jomlah keluar lagi. Dan dia tidak akan beralah. Itu gangguan psikologi. Gangguan fizikal pula, sentuhan yang tidak diingini, seperti memegang tangan mangsa secara paksa, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Ini lagi bahaya kerana dia dengan tiba-tiba dia akan pegang tangan kamu secara paksa tanpa yang kamu sedari dan menyentuh bahagian-bahagian yang tidak boleh disentuh dan juga memeluk kamu secara paksa. Itulah gangguan-gangguan. Katakan tidak kepada amal seksual. Okey, pertama, sentiasa berada di tempat terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Maksudnya, jangan kamu berada di tempat yang tiada orang. Berjalan di lorong sorang-sorang ataupun berada di tempat gelap. Biar kita berada di tempat ramai, kita boleh menjerit nanti. Nombor 2, jauhkan diri jika mengesyaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Misalnya kamu jalan, tiba kamu rasa macam ada seseorang ikut, kamu rapat-rapat. Kalau kamu rasa sesuatu tidak baik berlaku, lebih baik kamu larikan diri, selamatkan diri kamu. Ketiga, menolak pelawaan untuk berdua-duaan. Ini kamu kena menolak pelawaan untuk berdua-duaan. Elakkan. Menjerit suka hati apabila berada dalam keadaan yang berbahaya. Maksudnya, bila diri kamu diancam, kamu jerit sekuat hati. Minta pertolongan. Kelima, sentiasa berasa curiga terhadap orang lain walaupun ada pertalian keluarga. Bagaimana tu? Sentiasa ada rasa curiga ya. Walaupun dia keluarga kamu, walaupun dia cousin kamu, in case adik ipar, abang ipar, kakak ipar, jiran tak ada talian keluarga, adik-beradik sekalipun, kamu mesti ada rasa curiga. Curiga.
Kesan dan akibat amang seksual. Pertama, kita lihat dari sudut mangsa. Dari sudut mangsa, kesan psikologi. Mangsa akan hilang motivasi diri. Mereka akan hilang minat terhadap sesuatu dan diri sendiri. Maksudnya down dah. Dia tak ada dah. Hilang dah motivasi dah. Mangsa akan cenderung untuk asingkan diri dan suka seorang-seorang. Akan mengalami kemurungan dan trauma, depression, anxiety, yang semua tu. Kadang-kadang ada mangsa yang punya perasaan untuk merisikokan diri sendiri. Maksudnya dia cuba untuk bunuh diri dia. Ambil pisau, potong urat di tangan. Tu mangsa perasaan tu. Kesan emosi pula. Masalah gangguan seksual akan berasa malu untuk bergaul dengan masyarakat kerana berasa rendah diri dan tidak layak untuk bersama mereka. Dia rasa diri dia macam begitu hina, jadi dia tidak layak untuk bersama mereka. Mangsa akan sentiasa berada dalam ketakutan dan curiga dengan keadaan sekeliling mereka. Dia akan selalu takut. Bagi satu tu dia takut sana. Pergi sana takut. Sini takut. Sana takut. Mereka juga akan mengalami trauma dan sukar untuk melupakan peristiwa tersebut. Ini memang susah nak ingat, nak lupakan peristiwa. Itu kesan emosi. Kepada pemangsa pula. Pemangsa akan dikenakan hukuman seperti penjara, denda atau sebatan. Nama baik keluarga akan tercemar akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Keluarga pemangsa akan dipulaukan oleh masyarakat setempat. Pemangsa akan kehilangan kerja dan masa depan menjadi gelap. Sekian subtopik unit 1.0 Kesihatan Reproduktif dan Seksual. Sumber rujukan tadi adalah daripada buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tingkatan 5 cetakan pertama 2020. Sekian, terima kasih.